الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi ada di atas muka bumi ini, masih lagi ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memohon keampunan banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mudah-mudahan kita semakin kuat untuk menghadapi masa-masa akan datang. Mudah-mudahan Allah taala kuatkan iman kita, kuatkan kesungguhan kita, kuatkan iltizam kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling baik insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok ke tajuk yang ke nombor yang ke-30 mengenai Masruq dan Musanna bin Harithah. Dulu ada sikit tinggal muka surat 125 tu, cerita dia sama ya Imam Bukhari tu. Kita terus ambil lah muka surat 126 bagi yang ada buku ni. Mengenai bukan Masruq tuan-tuan, yang saya dah rujuk tadi, dia bukan Masruq, dia Mafruq. Mafruq bin Amru. Dia tulis Masruq, bukan S to F. Mafruq bin Amru dan juga Musanna bin Harithah. Kita masih lagi membincangkan beberapa siri dakwah Nabi SAW kepada kaum-kaum Arab pada ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nuaim juga ada meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Katanya bahawa ketika Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang Arab memeluk agama Islam, baginda keluar berserta aku dan Abu Bakar sehingga di suatu majlis orang-orang Arab di Mina. Jadi ini cerita Sayyidina Ali diriwayatkan oleh Abu Nuaim, di mana Sayyidina Ali ini bersama dengan Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar keluar bersama-sama untuk berdakwah, menyeru manusia supaya memeluk agama Allah, dan mereka menuju ke Mina. Kemudian Abu Bakar di setiap kali pergi, beliau selalu berada di saf hadapan kami.
Setiap kali kalau pergi dakwah ke mana-mana bani, suku, kaum, Abu Bakar duduk depan sekali. Macam juru cakap. Sebab Abu Bakar ni dia orang tua, orang lama dan dia kena suku-suku kaum ni. Ni keturunan siapa, ni keturunan siapa, ni keturunan siapa kan. Macam kita orang lama kat sini mungkin kena ni anak si anu ni, anak si anu ni, anak si anu ni. Ikut tanya anak kita, dia tak warna orang tua orang. Kita ni semua kan ke mana. Betul tu, tahu je kita kan. Tapi saya minta maaf lah sampai hari ni saya tak dapat ingat nama tuan-tuan. Ada yang tak apa nak kena. Muka kena. Nama tak kena. Jadi Sayyidina Abu Bakar selalu duduk depan. Kerana beliau termasuk salah seorang yang pakar mengenai nasab, keturunan. Setelah itu Abu Bakar memberi salam sampai kepada satu perkumpulan manusia. Abu Bakar beri salam dan ditanya, daripada bani apakah kamu ini? Maknanya kamu daripada suku mana? Daripada suku kaum mana? Puak mana kan? Sebab Arab kan dia keturunan ni membesar. Ada kan ada satu kepala suku Bani Syaibah katakan. Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, ni anak-anak Muttalib. Ni anak suku Bani Kilab. Macam itulah Arab ni. Dan kita tak macam itu kan. Jadi orang Arab ni gitu. Dia membesar suku-suku dia tu. Sayyidina Abu Bakar tanya, kamu ni daripada bani mana? Keturunan siapa? Mereka menjawab, kami daripada Bani Rabi'ah. Seterusnya beliau bertanya, daripada Bani Rabi'ah yang manakah kamu? Rabi'ah ni banyak suku sakat anak-anak lagi. Kau daripada keturunan susu galuh mana ni? Seterusnya cerita ini diceritakan dengan panjang lebar hingga sampai kepada suatu majlis yang nampaknya sangat hebat. Jadi Sayyidina Abu Bakar jumpa orang, tanya, berjalan, sampailah satu majlis. Dan cerita tu panjanglah, cerita suku-suku ni. Kemudian dalam perjalanan tu sampai ke majlis ni yang nampak lagi ramai. Sayyidina Abu Bakar pun tanya, beri salam dan tanya, daripada kaum manakah kamu ini? Jawab mereka, kami berasal daripada Bani Syaiban bin Sa'labah. Kemudian Abu Bakar menoleh kepada baginda sambil berkata, demi Allah, kamu ini adalah semulia-mulia kaum. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar ni daripada keturunan Bani Syaiban, dia pun menoleh kepada Nabi dan berkata, ni ya Rasulullah, ni antara kaum yang baik. Dalam majlis itu terdapat Mafruq bin Amru. Jadi kita Mafruq dengan musanna ni. Hani bin Mafruq bin Amru, Hani bin Qabisah, Musanna bin Harithah dan Nu'man bin Shuraik. Ada 4 orang dalam tu. Daripada sekian orang tersebut, yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah seorang yang bernama Mafruq bin Amru. Jadi Sayyidina Abu Bakar duduk, seolah tu yang paling dekat sekali, nama dia Mafruq bin Amru. Seorang pemuda, masih lagi muda. Disebut di sini pada lehernya terdapat 2 buah gondok. Apa gondok-gondok ni tak perasan ni. Yang menjalur ke dada dan kedudukannya sangat dekat sekali dengan Abu Bakar. Jadi Mafruq duduk. Ini saya tahu gondok ni bahasa Indonesia ni. Bila saya tengok gondok ni menatang apa? Tengok kita Arab asal dia tulis Zu'ubah ataupun Ghadirah. Saya tengok tak ada jumpa terjemahan tu, cari. Dia kata gondok ni mungkin rambut yang panjang. Rambut dia panjang sampai menjelur ke dada macam perempuan kan. Kan panjang ke dada. Macam tu Mafruq ni. Atau mungkin sejenis tumbuh-tumbuhan yang diletak kat leher dulu sampai dada. Wallahu alam. Tapi ada sesuatu lah di lehernya Mafruq ni. Duduk di sebelah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, kamu semua ni, suku kamu ni, sejauh mana kekuatan suku kamu ni? Kaum kamu ni kuat macam mana? Sebab di awal-awal Nabi berdakwah, Nabi perlukan sokongan, perlukan pembelaan, perlukan pengikut-pengikut yang kuat untuk berjuang, mempertahankan Nabi dan agama yang dibawa tu. Jadi Abu Bakar tanya, berapa kuat suku kaum kamu ni? Kemudian Mafruq jawab, kami berkekuatan lebih daripada 1000 orang. Dan kekuatan sebanyak ini tidak akan dikalah. Jumlah kami lebih daripada 1000. Kata Mafruq. Dan kami sukar nak dikalahkan. Banyak ni golongan payah nak kalah kami ni.
Kemudian Abu Bakar tanya, bagaimana daya pertahananmu? Kalau perang macam mana pertahanan? Jawab mereka, kami selalu berjuang keras dan setiap orang pasti akan berusaha sekeras mungkin. Bagaimana keadaan kaummu bila sedang berhadapan dengan musuh? Jawab Mafruq bin Amru, kami lebih bersemangat sekali dalam pertempuran apabila sedang berhadapan dengan musuh, dan kami akan lebih berani apabila kami lebih bersemangat, lebih semangat. Kami lebih suka kepada kuda yang kuat daripada anak. Dia kata suku kaum kami ni memang kuat-kuat berperang. Kalau anak dengan kuda, kami suka lagi kuda. Kami lebih suka senjata daripada unta perahan. Kalau ada unta boleh keluar susu minum, kami suka lagi senjata. Mana puak ni, suku kaum ni, Syaiban ni memang bukan cari gaduh ya. Dia memang sebab cari gaduh ya. Oh jenis. Kalau Kelantan gedebe sikit ke? Gedebe sikit jenis. Jenis gedebe. Dia berani. Orang suku Syaiban ni. Dia kata kami ni memang orang. Kadang-kadang kami mendapat kemenangan daripada Allah. Namun ada kalanya kami kalah. Kadang kalah juga kata dia. Dia beritahu cerita tentang kaum dia. Kemudian bila Mafruq dengar Sayyidina Abu Bakar tanya macam-macam, kemudian ditanya, nampaknya kamu adalah kaum Quraisy. Kamu ni macam kaum Quraisy kata dia. Jawab Abu Bakar, kamu telah mendengar berita Muhammad, sekarang baginda berada di sini. Kata Sayyidina Abu Bakar kata, ya, kau dah dengar sebelum ni tentang Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad, dan sekarang Muhammad itu ada bersama kamu. Sekarang ni Muhammad ada bersama kamu. Kemudian Mafruq pun pandang Nabi SAW, lalu dia nak tahu selanjutnya apakah yang Nabi SAW bawa. Ditanyanya Nabi, wahai Muhammad, bagaimana ajaran yang kau bawa ni? Nabi pun pergi ke depan, Nabi pun menjawab pertanyaan. Sedangkan Abu Bakar menaungi baginda dengan kain. Abu Bakar tutup kepala Nabi daripada kepanasan dengan kain. Nabi pun menjawab soalan daripada Mafruq. Aku mengajak kamu untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Ini adalah kalam yang paling mulia kepada umat. Kalam syahadah ni. Ini asas dalam kehidupan kita. Naik saksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Hendaknya kamu membela aku sehingga aku dapat menyampaikan tugas Allah kepada umat manusia. Kerana orang-orang Quraisy tidak mahu beriman kepada aku dan mereka lebih suka kepada sesuatu yang batil daripada yang hak. Nabi pun sampaikan seruannya, menyuruh mereka jangan menyekutukan Allah, mengakui Nabi sebagai utusan dan meminta mereka membela Nabi dan membela agama ini. Menjadi pejuang-pejuang kepada agama, kadir-kadir kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi sebut orang Quraisy tak nak terima aku. Sekarang ni aku cari ikut. Setelah Mafruq, ni tulis Masruq salah tu. Mafruq bertanya lagi. Apakah lagi yang kamu ajarkan? Selain daripada tu, wahai Muhammad, apa yang kau ajarkan lagi? Kita nak tahu lebih lanjut, kata Mafruq. Nabi bila Mafruq tanya kali kedua, Nabi pun baca ayat Quran. Di sini terjemahannya. Baginda membacakan beberapa ayat Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 151 sampai 153. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu. Nabi, ayat ni. Nabi pun, bila Mafruq tanya, Nabi pun baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Juzuk 8 surah Al-An'am. Maksud dia kul. Allah Ta'ala ajar Nabi. Bila makhluk tanya, Allah Ta'ala pun turun firman ajar Nabi. Kul. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari sini, aku bacakan ke atas kamu apakah yang Tuhan kamu telah haramkan kepada kamu semua. Iaitu satu, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Satu, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Ketiga, jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Senang nak faham ni. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan papa. Anak ramai kan keluar anak lain, anak ramai-ramai kan tak beri makan, bunuh. Orang jahiliah macam tu. Kok ramai-ramai tak beri makan, jadi bunuh. Turun ayat, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana kepapaan ataupun kerana takut papa. Kerana kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. 3. Keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan, yakni zina, yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Kemudian, dan janganlah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Melainkan jiwa yang diharuskan, dihalalkan, boleh dibunuh oleh Islam. Zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahami. Ada 4 kali 5 perkara Nabi pesan. Kemudian Nabi sebut lagi ayat yang kedua lepas ayat tu. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Sebab dulu zaman orang Arab jahiliah, bila mati saudara, dia akan menjadi pemegang waris kepada pemegang amanah. Bukan pemegang waris, pemegang amanah. Harta yang ditinggalkan. Dia nak buah tinggal dengan dia. Di situlah kebanyakan orang Arab jahiliah ni suka mengambil kesempatan. Dengan harta anak yatim, Allah Ta'ala turunkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik sehinggalah dia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Kedua, dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Ini pun perangai orang Arab. Dia menyukat, dia menimbang. Dulu dia banyak melakukan penipuan. Dalam ayat kita dah bincang dulu kan. Wailul lil mutaffifin. Mutaffif ni orang yang menguangkan timbangan ataupun sukatan. Allah Ta'ala ingatkan. Naklah sempurnakan sukatan. Sempurnakan timbangan. Kamu tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Allah Ta'ala sebut. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Aku tak pernah suruh kamu buat benda yang kau tak boleh buat. Syariat ni bila diturunkan ke atas manusia, semuanya adalah mampu dilaksanakan oleh manusia. Kalau tak boleh tu menai dogi je tu sebenarnya. Tak nak buat. Ingkar. Kemudian, apabila kamu mengatakan sesuatu semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu. Bila kamu nak bercakap, jadi saksi ke sebagainya, hendaklah kamu adil. Sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Walaupun yang kita nak adil itu kaum kerabat kita. Walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi aufu. Kalau kamu cakap, jadi saksi, mempersaksikan seseorang, hendaklah kamu berlaku adil.
Walau kana za qurba, walaupun yang kamu saksikan tu adalah kaum kerabat kamu terdekat. Kau salah lah, aku betul lah. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah hendaklah kamu aufu, sempurnakan. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Dan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat mematuhinya. Tadi 4 tambah lagi lebih kurang 3 dari bawah ni kan ingatan. Kemudian Nabi sebut dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku agama Islam. Dah sebut daripada jangan mensyirikkan Allah, baik pada mak ayah. Kemudian jangan hampiri zina, jangan bunuh anak takut miskin, jangan bunuh orang yang tak boleh dibunuh, jangan makan harta anak yatim. Kau nak cakap adil lah. Kemudian sempurnakan timbangan, sempurnakan janji dengan Allah. Bismillah. Nabi pun hujung ayat yang ketiga tu Nabi sebut dan bahawasanya sesungguhnya inilah jalanku agama Islam. Firman Allah yang berikutnya, wa anna haza, inilah jalanku. Segala-gala kebaikan-kebaikan aku sebut ni, inilah jalanku. Kata Allah. Yang betul, yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala sebut, ni semua ni adalah ajaran-ajaran agama aku. Inilah jalan yang betul. Maka jangan ikut jalan lain, ikutlah jalan ni, bersatulah atas jalan Islam ini. Kerana kalau kamu pilih jalan lain, kamu akan cerai-berai. Akan bergaduh nanti, kata Allah Ta'ala. Demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Inilah dia ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada makhluk. Bila makhluk dengar ayat tu, dia tanya lagi Nabi. Apakah yang lain? Ada tak yang lain lagi? Ada tak puas hati lagi? Kemudian baginda membacakan ayat Quran surah An-Nahl ayat 90 yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Ayat 90 surah An-Nahl. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Nabi tambah lagi. Ada lagi Allah pesan, Allah suruh kita berlaku adil, buat kebaikan, beri bantuan kepada kaum kerabat, melarang daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar serta Allah Ta'ala melarang kita melakukan kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wal yatama wal masakin. Itu ayat dia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Itu surah An-Nahl. Nabi sambung lagi. Tadi dah 9, tambah lagi 2-3 perkara lagi. Setelah itu barulah makhluk berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah mengajak kami kepada jalan yang baik dan akhlak yang mulia. Sesungguhnya amat celaka sekali apabila ada suatu kaum yang mendustakan dan menentang kamu. Maknanya bila makhluk dengar, betul wahai Muhammad yang kau cakap ni, kau ajak kami kepada perkara yang betul, yang benar. Kalau ada orang menentang kamu tu, memanglah, kata makhluk, amat celakalah orang itu. Nah, dalam kesempatan ini, Hani bin Qabisah juga ikut berkata, setiap apa yang kamu katakan itu benar dan aku percaya kepadamu. Apabila sekarang kami tinggalkan agama kami dan mengikuti kamu dengan segera, maka perkara ini akan membawa kebaikan bagi kami. Namun sekarang kami pulang dan kami akan fikirkan dahulu dan kamu fikirkan juga. Itu kata Hani bin Qabisah. Dia yakin. Tapi nak balik, nak fikirkan dulu kata dia. Sebab nak tinggalkan agama ni. Tapi dia yakin agama baru nak akan bawa kebaikan. Kemudian dia mengajukan
Musanna bin Harithah. Kemudian Hani bin Qabisan sebut, ni sebenarnya ketua kami ni, nama dia. Ni tadi kita bincangkan hari ni, Mafruq dan Musanna ni. Ni, Musanna bin Harithah, inilah Musanna penghulu kami dan panglima perang kami. Kata Musanna, kami telah dengar ajakanmu. Namun kami telah mengadakan 2 perjanjian. Musanna ni ketua perang. Penghulu. Kepala suku lah ni. Dia kata, kami dengar dah apa yang kau sebut wahai Muhammad. Tapi masalah kami ada 2 perjanjian. Satu, perjanjian dengan orang Arab. Satu lagi dengan orang Parsi. Di mana isi perjanjian tu, kami berjanji tidak akan membuat kerosakan dan tidak akan membantu orang yang akan membawa agama baru. Ni kan Rasulullah datang bawa agama baru ni. Janji tak nak bantu. Sedangkan apa yang kamu ajarkan itu pasti tidak akan disukai oleh raja-raja Parsi. Kerana ajaranmu itu akan mengganggu mereka di tanah Arab. Manakala di sekitar tanah Parsi pula akan mengganggu kepentingan mereka. Oleh itu jika kamu inginkan bantuan kami terhadap bangsa Arab, maka kami bersedia untuk membela kamu. Di masalah orang Parsi, orang Arab, kami dah buat perjanjian, kata Musanna. Kalau kau nak bantu untuk masalah kau dengan orang Arab, kami boleh bantu, kata dia. Tapi dengan orang Parsi ni susah sikit. Kan? Bila Nabi dengar macam tu, Nabi penjawab. Alangkah buruknya alasanmu ini. Tidak mungkin seorang akan membela agama Allah ini kecuali dia harus membela daripada segala sudut. Ni alasan kau ni tak tepat ni, tak betul, kata Rasulullah. Kalau kau nak bela agama ni, kau bela daripada siapa-siapa pun yang musuhi ni kau kena. Tak boleh, orang Arab boleh, tapi orang Parsi tak nak masuk campur. Tak boleh macam tu. Rasulullah kata, alangkah buruknya alasanmu ini. Tidak mungkin seorang akan membela agama Allah ini kecuali dia harus membela daripada segala sudut. Kemudian baginda pergi bersama kami ke tempat Aus dan Khazraj. Yang golongan Ansar yang belum masuk Ansarian, yang belum dinamakan Ansar lagi. Dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Mendengar ajakan yang baik ini, mereka segera menerimanya dan semuanya berbai'ah dengan benar. Jadi cerita dengan Mafruq ni, Bani Syaiban ni, dua-dua ni beriman dalam sejarah. Dan Musanna bin Harithah ni tuan-tuan, Mafruq ni saya tak jumpa. Musanna bin Harithah ni, dia ni hidup zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan dia sempat zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, dia sempat melihat Sayyidina Abu Bakar ni. Dan Musanna bin Harithah ni lah orang yang pertama beri cadangan yang tak pernah fikir di orang Islam, iaitu memerangi orang Parsi. Dengan jumlah tentera Parsi yang ramai, yang kuat tu, orang Islam masa tu tak terfikir nak serang Parsi. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, minta izin nak pergi serang Parsi. Ini Musanna bin Harithah. Dia cukup kuat Musanna bin Harithah ni. Kan tadi daripada keturunan geng-geng puak yang suka perang ni, dia pernah minta izin Abu Bakar untuk serang Parsi. Sesuatu yang tak pernah dipikir oleh orang Islam zaman tu. Dan betul zaman Sayyidina Abu Bakar, dia telah menjadi macam timbalan komander lah. Komandernya Abu Ubaid. Terlibat zaman Sayyidina Umar, tak salah saya, zaman Sayyidina Umar. Lepas Abu Bakar, bila Abu Bakar wafat, meninggal dunia, Sayyidina Umar naik. Zaman Sayyidina Umar lah berlaku peperangan. Banyak siri-siri peperangan. Antaranya peperangan jembatan ataupun peperangan Jisr. Nontang di sungai Efrat. Jembatan, sebuang-sebuang sungai. Termasuk sama Musanna, Harithah ni menjadi pembantu timbalan panglima perang kepada Abu Ubaid. Dalam peperangan tu kalah. Tapi Musanna ni dia sempat bawa tentera Islam ni menyeberang sungai balik. Ketika main kutuk, bukan kutuk-kutuk, mencabar saburan ni melintihlah sungai. Semua tak nak melintih, takut kau kena seorang atas sungai kan. Dan jambatan. Sebab tu nama peperangan jambatan. Abu Ubaid ni dia semangat lebih, dia pun menyeberang. Masalah sampai tombing sana, tentera gajah dah banyak dah. Akhirnya kuda-kuda tentera Islam ketakutan, terkejut tengok gajah besar-besar. Termasuk Abu Ubaid syahid ketika itu. Terpijak gajah. Gajah mengamuk, naik minyak, pijak dia. Syahid Abu Ubaid. Tapi Musanna ni pada ketika dalam keadaan kocak-kacir tu, dia pimpin tentera Islam ni balik.
Dia pimpin balik tentera Islam ni untuk berundur ke jambatan. Masalah ada pula seorang sahabat yang semangatnya kuat benar, dipotong ke jambatan tu. Tu runtuh kan. Sama ada kau dapat atau mati. Menang atau syahid. Pergi Musanna ni lah yang pergi tampik balik, ikat balik jambatan ni susah-susah. Akhirnya dia berjaya bawa orang Islam balik. Dan ramai juga yang jatuh dalam sungai yang matilah, yang syahid ketika itu. Jadi Musanna ni terlibat banyak lagi peperangan yang terlibat dengan Parsi ni. Musanna bin Harithah, dia orang Bahrain. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia juga terlibat membantu Abu Bakar memerangi golongan yang murtad selepas wafatnya Rasulullah, dan golongan tak nak bayar zakat. Musanna bin Harithah ni lah yang kuat membantu. Sehingga sahabat-sahabat tak tahu dia ni daripada mana orang ni, sahabat Nabi ni. Orang tak tahu nasab keturunan dia. Tahu-tahu dah banyak sangat dah jasa-jasa yang dia buat. Sehingga ada sahabat, dia ni daripada mana, orang mana ni, orang tak kenal. Musanna, orang belum kenal keturunan ni, jasa sumbangan dah banyak dah. Itu Musanna bin Harithah. Musanna bin Harithah. Dia Islam tuan, bukan tak Islam. Cuma Nabi marah bila jawapan tu, kata kalau dengan orang Arab kita bantulah, tapi kalau ada masalah dengan Parsi, Nabi kata buruklah jawapan kau ni. Tapi lepas Rasulullah wafat, di zaman Abu Bakar, banyak sumbangan Musanna bin Harithah ni. Dan juga suku dia, suku Bani Syaiban kan. Kemudian tuan-tuan sikit lagi sambutan Bani Aus dan Khazraj daripada Madinah. Ini adalah suku Arab yang Allah Ta'ala takdirkan. Yang pertama beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia suku yang menjemput, mengundang Nabi untuk datang ke Madinah. Menjadi ketua, menjadi pemimpin pada ketika itu. Keyakinan mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi cukup mendalam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Aus Khazraj ni, dua suku ni dia berkawan dengan orang Yahudi. Yahudi ni dah ada kitab Taurat. Dan mereka selalu dengar cerita-cerita orang Yahudi bahawa akan lahir Nabi akhir zaman, yang akan sampai dulu ikut Nabi ni dia akan menang, dia akan kuat. Jadi suku Aus, suku Khazraj ni dah dengar cerita-cerita ni daripada orang Arab Yahudi. Bila mereka dapat tanda-tanda tu, mereka cepat, kemungkinan mereka cepat beriman dengan sebab itu. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, Ali bin Abi Talib berkata dalam salah satu komentarnya mengenai kedudukan orang Ansar dalam Islam. Orang Ansar yang ini gabungan suku Aus dan Khazraj yang dulunya berperang, lepas tu Nabi persaudarakan. Jadi ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib tentang mengenai kedudukan orang Ansar dalam Islam. Sesungguhnya tidak termasuk seorang mukmin jika dia tidak mencintai orang Ansar dan mengakui hak-hak mereka. Sampai ada riwayat kata macam tu. Tak sempurna iman kalau orang tak mengasihi, mencintai orang Ansar. Orang Ansar iaitu orang suku Aus dan Khazraj yang Nabi persaudarakan, yang menerima kaum Muhajirin yang datang daripada Mekah. Mereka inilah yang banyak berabi, harta semua, jaga sahabat-sahabat, membantu sahabat-sahabat yang datang selai sepinggang daripada Mekah ni, golongan Muhajirin. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan orang-orang yang awal beriman daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik, Allah ridha ke atas mereka, mereka ridha ke atas Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa a'adda lahum jannat. Allah Ta'ala sediakan kepada golongan terawal Muhajirin dan Ansar ni jannatin tajri tahtaha al-anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kedudukan Muhajirin dan Ansar yang awal-awal. Allah Ta'ala iktiraf. Dan ada juga ayat yang lain, umpamanya innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah
berjuang dengan harta mereka dan nyawa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, itu orang-orang Ansar. Memberikan perlindungan kepada orang Muhajirin. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini saling membantu antara satu sama lain. Allah Ta'ala angkat darajat orang Ansar ni. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi, golongan Muhajirin, golongan Ansar. Itu antara ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala meletakkan kedudukan Ansar, Muhajirin ni kedudukannya tertentu. Nabi pun mendoakan orang Ansar. Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa abna'il ansar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosa orang Ansar, anak-anak orang Ansar dan keturunan Ansar. Mana orang Ansar ada kedudukan tersendiri. Dia yang pertama yang dia menyebut Nabi, dia mengundang Nabi. Yakin sungguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala letak dia pada satu tahap yang lain. Iktiraf. Itu hadis Muslim, tuan-tuan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kedudukan kemuliaan orang Ansar ni. Kerana apa? Kerana dialah orang yang memuliakan agama dulu. Awal. Dialah yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa, Nabi nampak budak-budak lelaki perempuan berkejar-kejar sebab masa tu ada orang kahwin, tunggu pengantin sampailah. Nabi tengok ada pengantin dan budak-budak lari, Nabi sebut, Allahumma antum min ahabbin nasi. Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Wa qalaha thalatha marrat. Hadis ini pun riwayat Imam Muslim. Nabi tengok budak-budak kecil lari-lari ada pengantin kahwin, Nabi sebut, ya Allah, ya Tuhan, kamu ini adalah golongan manusia yang paling aku cintai. Nabi sebut kepada golongan Ansar. Wa qalaha thalatha marrat. Nabi sebut 3 kali. Jadi ada kedudukan tersendiri golongan Ansar ini. Sebab tu disebutkan di sini, sesungguhnya tidak termasuk seorang mukmin jika dia tidak mencintai orang Ansar dan mengakui hak-hak mereka. Kurang sempurna iman tu kalau tidak mengasihi orang Ansar. Mereka telah membela Islam dengan bersungguh-sungguh dengan senjata, lidah dan harta benda mereka. Mereka bagi tempat pada Nabi di Madinah. Tertubuhnya kerajaan Islam pertama di Madinah tu, orang Ansar lah yang jemput. Bermula daripada perjanjian Aqabah 7 orang, tambah 13 orang, lepas tu lagi ramai lagi. Siapa dia yang bertanggungjawab ni? Orang-orang Ansar. Sehingga akhirnya ketika Nabi hantar, sebelum ni kita dah bincang, Nabi hantar siapa tu? Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Sonang-sonangnya Mus'ab bin Umair masuk dalam semua rumah orang Ansar dan semuanya kebanyakannya menerima Islam, menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mulia kedudukan Ansar ni kerana mereka memuliakan agama. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, Allah Taala akan bantu kamu dan kukuhkan pendirian kamu. Ini yang berlaku kepada golongan Ansar. Sebelumnya Rasulullah SAW keluar untuk mengajak kabilah-kabilah bangsa Arab untuk menyeru memeluk agama Islam. Namun tidak seorang daripada mereka yang mahu mengikuti dan menyambutnya. Tak ada orang. Ketika di Mekah, musim haji Nabi pergi kemah ke kemah, pergi setiap suku-suku ni. Tak ada orang Arab nak timur. Kecuali bila sampai ke Aus dan Khazraj ini, orang-orang ni menerima Nabi Muhammad SAW. Baginda mendatangi setiap kabilah bangsa Arab yang berada di Ukas, Majannah, Mina, dan ada lagi kalanya kabilah-kabilah bangsa Arab datang bertemu lagi dengan baginda pada tahun seterusnya, sehingga sebahagian daripada mereka ada yang berkata, belumkah tiba saatnya kamu berputus asa daripada kami? Nabi jumpa tiap tahun sampai cakap, kau ni tak putus asa lagi kau? Nak bawa Islam ni, nak ajak kami, tak putus asa lagi kau? Sampai ada yang ngutuk Nabi macam tu. Begitulah kesungguhan baginda mengajak mereka memeluk agama Islam. Asalkan musim haji ya, Nabi pun ajak. Nabi ajak sampai orang tanya, kau tak putus asa lagi ni ya? Sungguh betul kawan ni 4 ni. Sehingga ketika baginda mengajak orang Ansar untuk masuk ke dalam agama Islam, semuanya menyambut ajakan baginda dengan gembira
dan mereka memberikan pertolongan kepada baginda dan agama Islam. Itu sebab orang Ansar tuan, Allah Taala muliakan. Memuliakan agama Tuhan, Allah Taala muliakan. Bukan zaman tu je, zaman sekarang pun. Siapa yang bawa agama ini dengan sungguh-sungguh, gigit dengan gigi gerahamnya kuat-kuat, insya-Allah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Ketika kami datang kepada mereka, mereka saling berebut untuk menerima kami di rumah mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka menyerahkan harta benda kepada kami dan menyerahkan jiwa mereka untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi datang, kan? Orang manjik duduk di pokok kurma, bangunan tinggi, tengok daripada jauh. Nabi datang. Tu yang sebut sampai keluar nasyid. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kan? Tengok Nabi sampai. Tunggu ya kat mana untuk ni. Masing-masing ketika tu berharap tunggangan Nabi tu berhentilah kat rumah dia. Kan? Harap masing-masing. Itu kesungguhan orang Ansar menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana keimanan mereka yang kukuh pada Nabi, mereka menjunjung agama ini tuan-tuan, membela agama ni dengan sesungguh-sungguhnya dengan harta dan jiwa, membantu golongan yang nak menegakkan agama. Itu penting tu. Golongan muhajirin yang susah payah datang, meninggalkan keluarga, harta semua ni, datang ke Madinah. Mereka lah jadi orang yang menyokong paling kuat. Sehingga sebahagian daripada golongan muhajirin yang menjami bahagian utara Masjid Nabawi itu tak ada apa-apa. Golongan Sufah, orang ahli Sufah atau ahli Sofi. Itu yang datang perkataan ahli Sofi tu, ahli Sufah. Orang Madinah ni lah, golongan Ansar ni lah yang bantu. Nabi persaudarakan, bukan saudara tapi Nabi saudarakan macam jadi saudara kandung. Orang Ansar ni yang bantu. Hingga akhirnya mereka diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan mereka diampunkan dan Rasulullah mendoakan mereka serta keturunan orang yang menegakkan agama. Jadi untuk malam ini tuan-tuan, kita ambil pengajaran dekat sini bahawasanya kita ni umat Islam ni dia boleh jadi hina dan dia boleh jadi mulia. Mulianya kita bila kita berani mempertahankan agama ini dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, tak salah saya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni adalah satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan agama Islam. Bila kita meninggalkan agama ni sebenarnya kita mencari kehinaan di sisi Tuhan. Kalau kita bawa agama ni sungguh-sungguh, sebenarnya kita mengambil, sedang menggendong kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, dia mesti jaga agama ni sungguh-sungguh. Kerana inilah yang dibawa oleh para Nabi terdahulu. Nabi turun bawa orang ke arah agama ni dan Nabi memperjuangkan agama ni dengan jiwa raga sekali. Meninggalkan semua, berperang dengan pak saudara, mak saudara kerana nak naikkan Islam ni. Dan orang yang begitu keadaannya seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah, sebenarnya dia menuju kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita naklah bersama-sama menegakkan agama Tuhan ni dengan kemampuan masing-masing. Dalam diri, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam daerah kita, dalam negara kita, mesti ada sumbangan tuan-tuan. Kita ni, mana kita boleh sumbang, kita sumbangkan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Akan datang insya-Allah kita bincangkan pertemuan di Aqabah pertama. Tajuk-tajuk ni pendek-pendek ni. Kemudian Abbas, ni pak saudara Nabi yang banyak bantu Nabi ni. Abbas bin Abdul Muttalib dan As'ad bin Zurarah. Kemudian ada ulang sikit perangai Abu Lahab, macam-macam lagi cerita ni. Wallahu a'lam tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan. Ada soalan tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kau ada. Ya tuan. Hari ni, sekejap. Hari ni berapa bulan tuan? Hari ni berapa bulan? Boleh. Sila tuan.
Nasab. Macam tuan? Lazimnya. Hmm. Soalan dia? Ha? Waris sebelah Nabi. Nabi anak lagi keturunan Nabi semua meninggal dunia tuan. Kalau yang bolah anak lelaki semua tak ada lah. Semuanya meninggal dunia. Yang ada bolah perempuannya. Anak-anak keturunan Nabi bolah perempuan ada. Itu yang jadi tersebut apa tu? Istilah dia apa? Apa tu? Ahlul Bait tu. Yang bolah lelaki memang tak ada. Nasab ni tuan, saya betul dulu. Nasab ni susu galur keturunan. Sama ada dia belah ayah atau belah mak. Itu maksud nasab, keturunan. Macam kita kahwin dengan si kita kan. Saya bolah saya, bolah anak saya, keturunan bolah saya, bolah ayah ada bolah ayah, bolah mak ada bolah mak. Itu semua nasab. Yang susu galur daripada saya akan jadi nasab. Jadi tuan cakap tadi nasab ni biasanya daripada ayah. Ya dulu. Sebab itulah Rasulullah SAW anak-anak lakinya meninggal dunia. Sebab tak nak nanti orang kata anak lelaki ni dia akan mewarisi tugas Rasul tu. Kerasulan tu. Allah Ta'ala tak jadikan Rasul tu, pangkat Rasul tu sebagai warisan keturunan. Sebab tu anak lelaki semua diwafatkan. Perempuan yang hidup. Kebiasaannya gitulah. Lazimnya begitulah. Lelaki ni yang keturunan kan. Dia kahwin dengan orang lain, dia akan mewariskan keturunan. Kan anak kahwin keturunan. Ni keturunan dulu. Macam saya ada anak lelaki saya kahwin. Tapi anak, ni keturunan saya lah tu. Melalui susu galur anak saya lelaki sampai ke saya. Begitulah biasanya. Dengan tidak menafikan keturunan belah perempuan. Perempuan tak ada lelaki lah biasanya. Itulah tu, anak lelaki. Kan? Anak lelaki. Cumanya zaman Nabi, Rasulullah memang anak lelaki semua tak ada. Diwafatkan, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Meninggal dunia semua. Sebab tak nak nanti, orang berfikiran bahawasanya Rasul-Rasul ni, pangkat Rasul tu diwarisi. Sebelum ni pun, Rasul-Rasul, anak-anak Rasul, Nabi-Nabi terdahulu pun ada juga yang macam Nabi Nuh kan. Kan busu sakat tu, Nabi Sulaiman, anak-anak jadi Rasul. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, tak begitu keadaannya. Kalau kita tengok Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kan yang keturunan tu, Ishak, Ismail tu kan keturunan tu. Tapi sampai Nabi Muhammad SAW tak ada. Anak lelaki semua dimatikan. Kebetulan mungkin Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi selepasnya. Adapun Nabi-Nabi terdahulu, manusia ni panjang ni kehidupan dia. Berketurunan. Tapi semuanya dilantik oleh Allah Ta'ala. Bukan diwarisi pangkat kerasulan tu. Seumpama macam anak-anak Nabi Yaqub. Kan ada seboleh orang, dua boleh orang. Bukan semua jadi Rasul. Allah Ta'ala berkenan untuk melantik ketika itu Yusuf sahaja. Daripada anak Nabi Yaqub, tidak anak-anak yang lain. Sehingga dicemburui oleh seboleh orang. Itu yang sampai kisah Nabi Yaqub buang dalam telaga buta sebagainya. Zaman itu ada keturunan-keturunan anak Nabi, ayah Nabi, anak Nabi ada. Tapi sampai zaman Nabi Muhammad, memang tidak ada keturunan Nabi Muhammad SAW lepas itu menjadi Rasul. Kerana Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Sebab itu anak-anak lelaki semua diwafatkan oleh Allah. Mungkin sebab itulah. Wallahu a'lam tuan. Ada soalan lain tuan? Keturunan tu nasab tu tuan. Nasab tu bahasa Arab, bahasa Melayu keturunan.
Kerabat maksudnya? Kerabat maksudnya? Yo, bahasa Melayu tu nasab ni makna keturunan. Walaupun dia anak perempuan. Maksud tuan? Tetap nampak wajah soalan tuan tu. Ha. Ya, itu saya tak dapat jawab tu. Sebab Nabi-Nabi lain pun tak dengar cerita macam tu. Kemungkinan lah. Itu kena buat, kena rujuk, kena buat rujukan panjang, kena baca lagi tu, banyak benda tu. Adakah dia khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja? Tapi saya nak beritahu tuan, kalau tuan nak faham maksud nasab tu keturunan maksudnya. Maknanya saya, yang lahir daripada saya, tapi tu anak saya, bertali lagi, itu semua kita panggil keturunan, nasab. Nasab. Tak kira daripada belah mak ke daripada belah ayah aku. Semuanya itu adalah keturunan. Asalkan ada tali arus bersambung-sambung, itu adalah keturunan. Wallahu a'lam tuan. Itu saja. Ada soalan lain tuan? Ya? Uyai. Kau tahu dah tu. Anak Ansor ada. Orang tu nama Ansor. Sebab kat sekolah saya ada seorang nama Ustaz Ansor. Tapi keturunan Ansor tu sekarang ni saya ingat. Tak jumpa lagi tu. Wallahu alam lah. Tapi sebenarnya kalau kita kata keturunan, macam jika keturunan, wujud lagi sebenarnya. Kan manusia ni kan dia apa? Manusia ni bersambung sebenarnya sambung. Dia macam ni tuan. Dia bukan apa, dia beza macam ni je. Keturunan dokek. Sebab tu ada kata akrab. Dalam Quran zawil kurba. Zawil kurba ni yang dokek-dokek je. Ada yang jauh-jauh Sebab kita ni daripada satu keturunan. Maknanya kita ni keturunan Adam kan. So, maknanya kalau tuan tanya keturunan Ansar, ada keturunan Ansar tu. Memang ada. Tapi tak dapat nak cari je dah. Kalau tanya Ustaz ada tak zaman saya ni keturunan Ansar? Memang ada dan saya yakin ada. Poi kat Mekah mana tu memang ada keturunan. Lagi tak dapat nak cari Sebab masa tu dah jauh. Sama macam soalan tu, Ustaz ada tak keturunan Adam? Memang kita keturunan Adam pun. Semua anak Adam kan. Kalau orang tanya, ahli kitab tak Ustaz? Ahli kitab sama tu tak ada. Tapi keturunan-keturunan tu memang ada hidup. Tapi dah jauh lah. Kita tak susu galuh tu dah tak terjumpa lagi dah. Kan? Dah berapa kali berlapis-lapis dah. Ada golongan Ansar tu. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Madinah kan. Saya selalu sebut. Di Madinah ni kalau orang Arab Madinah betul. Dengan orang Arab Mekah betul. Kita bukan nak menafikan orang Mekah yang tak baik tak. Bukan nak kata orang Arab Mekah tak baik. Tapi perangai. Kalau tuan-tuan dah besok cakap orang Arab. Berbeza tuan. Saya ingat masa pergi umrah dulu. Saya jumpa Togey Kodai. Togey Kodai tu orang Mekah. Burak ni. Cara dia bercakap tu. Dengan sehari sebelum saya balik. Saya kata subuh lah. Sebelum nunggu subuh tu. Sebelah tu ada orang Arab. Muka besari je. Putih je. Duduk sebelah dia tanya. Daripada mana? Dia kata dia daripada Minah. Duduk sana ke orang mendatang ke atau memang orang Madinah? Dia kata saya memang asal Madinah. Ya Allah. Memang cakap yang lembut. Tengok orang Madinah ni, orang asal ni memang lembut lah. Berbeza dengan tadi. Beli barang boleh jubah. Dia tukar kedai. Mula jumpa dia punya pekerja burak-burak kau bukan tukar kedai, kau bukan sebab cakap kan ni bukan orang Arab ni, kau mendatang. Ya betul saya bukan tokek kata. Tak lama tu masuk tokek. Ada ni tokek kata. Arab betul. Cara dia cakap tu dia lain tu. Kita dengar je. Cara tu macam kasar sikit lah. Orang kasar apa? Style orang Mekah kan. Orang gurun masa tu. Orang tak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu dengan orang Madinah. Burak kita cakap macam tu lembut lah. Tepuk-tepuk kita panggil kita akhi kan. Memang lembut orang Madinah macam tu. Tu beza kat situlah. Kan. Sama juga tuan pergi Mesir, orang Arab Mesir dengan tuan pergi Arab Saudi. Saya tengok beza Arab Saudi dengan Mesir. Itulah lepas tu tuan pergi Jordan. Jordan lagi sedap. Orang cakap fushah. Lagi lembut. Masuk Syria, lagi pula orang Syria.
Jadi tempat-tempat tu berbeza-beza lah. Kan? Bukan beza lahjah tuan. Cara. Perangai. Tompek tu pun mungkin bawa tempat yang didiami oleh manusia ni mungkin membentukkan sikap kan. Macam di Mekah tu tempat tak ada wadi ghairi zira'in. Satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Orang dia kasar-kasar. Koreh-koreh. Nak hidup kat situ kena kuat. Banding dengan Madinah, tanah subur. Kan? Orang yang bekerja lemah lembut orang itu juga orang duduk di gurun dengan duduk di kebun tak sama tak? Orang duduk felda dengan duduk kat sawah lain beza tu. Orang Makau dengan Negeri Sembilan. Itu lain macam bunyi tu. Yang tuan beza orang tu mungkin dari sudut slang mungkin kan. Pulau besar melengkau atas pagau tu kan. Kan pergilah dekat ulah kata ulah besar pula dah jadi dah lain dah jadi dah Q dah jadi dah. Habis Kelantan tu kan dah jadi E pula bunyi kan. Pergi ke Terengganu kan dah jadi G pula kan. Itu beza dari sudut lahjah, slang, ni tak perangai. Cuba tuan pergi kan. Sesekali esok kalau murah rezeki kan pergi umrah di Madinah, cuba cari orang asal Madinah tu, cuba burak je. Tak boleh nak burak tak? Dengan orang asal Mekah, cuba burak dia. Tu. Tu tak pek nolong tu dah. Tanyalah, Assalamualaikum, min aina ji'ta? Tanya lu, ma ismuka, siapa nama kamu? Kan? Kita insya-Allah. Tak, kalau bahasa Inggeris pun boleh. Cakap bahasa Inggeris pun boleh tuan. Cakap bahasa Inggeris pun boleh. Orang ni cerdik dia orang. Kan? Kalau bahasa Inggeris pun kalau dia cakap pun dia lemah lembut orang. Memang lemah lembut tuan. Dia tahu tak potuk kita. Oh, minin entah. Dia tanya kita tu pun. Itu macam saudara baru kita lah. Macam dah 10 tahun kau dah. Padahal kau nak gitu. Tu kelembutan lah. Ansar kan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita berhenti kat sini lah. Qulu qawli hadza, safallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.